Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sambung lagi kitab kita ni. Bagi yang guna kitab Al-Marbawi ni muka surat 85 deh. 85. Hadis pada hari ini kita masuk pada hadis yang ke-7. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah belajar hadis yang ke-6 terakhir, iaitu berkenaan dengan tidak ada azan dan juga tidak ada qamat ketika kita sembahyang hari raya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits at-tawili fi naumihim 'anis shalah. Thumma adzana Bilalun. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Rawahu Muslim. Wa lahu an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Muzdalifata fa shalla biha al-maghriba wal isya'a bi adhanin wahid wa iqamataini. Walahu ani ibn Umar radhiyallahu anhuma jam'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Wa zada Abu Dawud li kulli salatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Baik. Wa an Abi Qatadah, dan telah diriwayatkan. Ruwiya an Qatadah, Abi Qatadah, dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan nama dia Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Iaitu Abi Qatadah meriwayatkan di dalam hadis yang panjang pada menerangkan tidur mereka itu daripada sembahyang subuh. Ini satu hadis yang panjang menceritakan bagaimana berlaku yang mana Nabi dan juga sahabat yang tertidur pada waktu subuh. Subuh ni sedap ni. Ini biasanya berlaku ni ketika balik daripada peperangan. Ada satu peristiwa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sahabat ala balik berehat, kemudian tertidur tengah jalan tak. Kemudian jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sahabat, patutnya ada orang yang jaga. Nabi latih dah orang jaga, orang yang patutnya kena orang tolong gerak daripada tertidur. Tapi orang yang ditugaskan untuk menggerak tu jenera juga. Jenera juga. Bila jenera juga, sedar-sedar tu lewatlah. Jadi bagaimana keadaan apabila nak semaya apabila terlewat? Terlewat. Kalau kira an sini gak fi naumihim anis salati. Anis salah ni terlewat setara mana ni terlewat ni? Kalau anis salati ni maknanya tertinggal adalah. Sebab tu kita tengok ada ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim. Neraka wailah bagi mereka yang mana orang Ismail. Fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi apa nama ni orang yang semaya. Alladzina hum an salatihim. Mereka siapa dia? Yang masuk neraka alladzina hum an salatihim. Mereka itu yang mana mereka itu tu an salatin. An tu dipanggil an lil matruk. Lafaz an tu iaitu lafaz
An bila kita belajar bahasa Arab kan, an ini daripada yang an lil matruk, yakni meninggalkan. Lepas tu kita kata, ish, orang semaya lah. Kemana orang yang semaya tiba-tiba masuk neraka? Fawailun. Maka neraka wil lah. Lil musallin, bagi orang yang semaya. Lagu mana orang yang semaya? Alladzina, mereka itu yang alladzina hum, yang mereka itu an salatihim sahun, daripada sembahyang mereka itu lalai. Setara mana lalai? Iaitu an tu tinggal semaya. Dia panggil an lil matruk. Penggunaan kalimah an itu menunjukkan bahawasanya dia semaya tetapi dia tinggal semaya. Dia semaya tapi dia tinggal semaya. Ada orang kata masuk neraka kerana kalau semaya lalai, makna semaya dia tu tak khusyuk. Khusyuk ni, tiada ada khusyuk ni tidaklah sebab masuk neraka. Sebab kalau kita tengok dalam kitab fiqh, khusyuk ini adalah satu perkara yang sunat, bukan perkara yang wajib. Jadi kalau kita semaya tidak khusyuk, kita masih lagi semaya. Kan? Cuma hati kita lalai, tidak khusyuk. Kecuali bagi orang yang orang tasawuf, dia bubuh semaya, apa nama ni, khusyuk ni sebagai orang panggil satu perkara yang mesti ada semaya. Tapi bagi orang biasa, orang awam biasa, bila semaya, dia teringat pada kedai nasi lemak janda. Biasa ya tu. Kan? Dia semaya tu ingat ada. Tak ada lagi tu, teringat ada. Lepas ni nak pergi makan nasi. Maya subuh. Lepas maya subuh tu, maknanya duk tengah semaya subuh tu teringat ada. Nak pergi makan nasi, kedai nasi lemak kopi O. Di Gubekhiya. Ataupun kedai nasi lemak janda. Mana Prof janda ni? Tu kena Datuk. Datuk Rosimi tu. Mana tempat tu? Kita rasa nak pergi tak tu. Maklum minggu depan. Bukan dah kau? Minggu depan tu. Minggu depan ni kita kena pergi dengan jaga mak ni. Jaga mak ni. Kita tak molek tarikh, kita pergi makan nasi ada lagi lah. Beri satu tanda aku mahu maaf lah. Beri cuti dah. Baik. Dan itu kalau kita kata kita ada semaya, kita lalai. Lalai tu maknanya kita teringat ni, tak okeylah Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka dah kerana kita tidak khusyuk semaya. Jadi yang dimasukkan an salatihim iaitu an lil matruk, orang yang meninggalkan sembahyang. An meninggalkan daripada semaya, maknanya dia semaya, tiba-tiba dia tak semaya. Dia semaya, dia tak semaya. Lagu ni semaya lagu ni masuk neraka wai. Allah Ta'ala menyediakan neraka wai. Baik. Hal ni yang mana tak sedar. Tak sedar Nabi dan juga para sahabat. Bila sedar, bila sedar waktu telah pun keluar. Sebab an tu tinggal dah. Tinggal semaya maknanya keluar daripada waktu. Bila gitu, pada menerangkan tertidur mereka itu daripada sembahyang subuh. Dia tempat tidur tu boleh jadi tempat apa nama ni, setes ke jin ke berapa, sehingga ke tidur tu sedap. Sahabat-sahabat yang kembali yang pulih daripada perang ni, tubuh badan mereka itu letih, maka tertidur. Maka tertidur tu keluar daripada waktu semaya. Apabila sedar, orang yang jaga pun tidur, Nabi suruh summa adzana Bilalun. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Bilal azan. Bel juga. Walaupun keluar daripada waktu. Apatah lagi kita kata, masih lagi dalam waktu. Kalau sudah keluar waktu pun bila kita nak semaya, maka Bilal pun azan. Hak ni bukan sengaja ni. Bukan sengaja. Jangan buat amal ni. Ni ayatnya ada satu ketika yang mana ada juga Nabi dan juga para sahabat tertinggal, maknanya tertidur. Maka tidak berdosa. Nabi tidak berdosa, sahabat-sahabat tidak berdosa. Dan yang mana kalau kita pun kalau berlaku betul-betul lagu tu, tubuh kita letih, kita tertidur. Bukan orang bedah, lepas tu kita pejam mata pula, tu tak ada tu. Tu berdosa. Tu haram apabila kita dengar dah orang bunyi dah rebanya daripada Masjid Al-Barakah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perai. Kita perai. Apabila sudah kita dengar dah azan, kita pejam lagi mata kita, masuk dah waktu, maka
Kalau kita salah, kita sedar-sedar tubik dah waktu, maka berdosa kita. Haram kita buat lagu tu. Apabila kita sedar tu, kita kena bangun selalu. Tapi kita pejar juga, kita perai juga, terlepas waktu, maka dikira berdosa. Hak ni orang yang apa nama ni, orang yang keletihan. Tak? Tiba-tiba dia tertidur. Dia memang dia niat nak bangun dah. Dia niat nak bangun dah semaya, dia koci je apa semua sekali. Dia niat berpasal niat dah nak bangun semaya. Tiba-tiba tertidur sehingga keluar daripada waktu, maka dia tidak berdosa dah. Jadi hak ni dalam kisah ni, summa adzana Bilalun. Kemudian bang Bilal dengan suruh Nabi. Nabi suruh bang. Nabi suruh Sayyidina Bilal azan juga. Bila Sayyidina Bilal azan, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Maka sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada ia perbuat tiap-tiap hari. Maka azan kemudian semaya. Maknanya dalam kisah lagu ni, orang panggil kisah orang yang apa ni, yang kita tak sengaja tu, manakala kita bangun waktu subuh, kita bangun semaya tu, waktu kita sedar itu adalah waktu subuh bagi kita, maka kita kena semaya. Ada orang dia kata gini dak. Dia kata dia kiss kepada dia. Apabila kita orang bed dah, tiba-tiba kita pejam lagi mata kita. Kita pun sedar tu pukul 8. Mana kita tinggal semaya kita, orang panggil kita meninggalkan semaya kita dengan sengaja. Sebab masuk waktu dah, kita tahu dah, tiba-tiba kita tak bangun, kita perai lagi. Maka bagi orang ni wajib kena qada. Wajib kena qada dengan bersegera. Tak boleh dia tangguh-tangguh. Kita kata nak pergi kedai kopi janda dulu ada. Nak pergi apa nama nasi lemak dak. Nak pergi makan nasi lemak dulu. Tak boleh. Sebab apa? Awak tinggal semaya dengan sengaja. Satu lagi kita tak sengaja. Memang kita tidur malam okey dah. Kita niat apa semua sekali nak bangun semaya subuh. Tiba-tiba kita sedar pukul 8. Tapi memang kita tidur pun tidak awal dah. Pukul 10 tidur dah semalam. Kau cijal lagi, kau di telefon lagi. Tiba-tiba sedar pukul 8. Maka kita tinggal semaya kita dengan tidak sengaja. Maka bagi yang tidak sengaja ini, tidak wajib disegerakan qada dia tu. Kenapa tidak? Kerana dia tinggal semaya tadi dengan tidak sengaja. Berbeza dengan orang yang apa nama ni, dia tinggal semaya dengan sengaja tadi. Azan dengar dah, dia tahu dah masuk dah waktu, tiba-tiba dia perai lagi. Maka orang tu tinggal semaya dengan sengaja, wajib qada dengan segera. Walau bagaimananya petunjuk Nabi yang Nabi ajar kepada kita ni ialah orang yang tersedar lewat tadi, bukan kata Nabi buat lenguh-lenguh, iaitu semaya juga. Ni cara yang diajar. Mana kita bangun, bila kita sedar Allahu Akbar, pukul 8 dah, duk gamuk kau dak lagi. Duk gamuk kau tak subuh lagi, ataupun memang kita tak khabar dah. Bangun-bangun dah waktu cerah dah. Maka yang diajar oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat ialah masa tu kena semaya selalu. Walaupun kita kata apabila tak sengaja ni, kita dibenarkan qada lewat sikit kerana kita tak sengaja. Tetapi yang diajar oleh Nabi ialah dengan bersegera. Sebab bila kita bangun itu adalah waktu subuh bagi kita. Subuh tadi luput lah. Sebabnya kita tak khabar. Subuh tadi kita tertidur. Maka apa yang berlakunya? Lagu mana hukum apabila terlewat lagu ni? Maka hukumnya ialah summa adzana Bilalun, kemudian bang Bilal. Bila bang ni lagu mana? Bang pandai-pandai dia ke tak? Dengan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh Sayyidina Bilal yang azan. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Maka sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada ia perbuat tiap-tiap hari. Maknanya semaya biasa. Bukan kita kata semaya cepat-cepat ke tak. Lewat dah kita bangun tak. Semaya biasa. Azan kemudian semaya. Apa biasa? Kita ni kalau salah lewat baca pakai tak baca ayat surah lazim dah. Lepas pada Fatihah rakaat lalu. Subuh gajah. Kama yasna'u kulla yaum. Sebagaimana ya Nabi bersama-sama sahabat buat setiap harinya, lagu itulah. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi apa yang kita
nak ambil daripada pengajian hadis kita pada hari ini ialah apabila kita tertidur, kita bangun, nak semaya tu disunatkan azan. Inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi, apabila kita bangun, azan. Kecuali kita kata, lagu mana? Kalau kita bit waktu. Pukul subuhnya, syuruknya pukul 7. Ketika tunya kitanya, 58. Ambil semaya, kalau nak azan dulu kau ataupun nak semaya lalu. Ni orang panggil darurat dah kita ni. Darurat dah yang mana kalau kita menyebabkan keluar waktu, tu kita semaya lalulah. Allahu Akbar. Sebab apabila kita belajar dah baru ni, dalam hadis yang lepas, yang mana apabila kita mendapat satu rakaat, kita mendapat satu rakaat di dalam waktu, kalau kita semaya subuh, dalam waktu, kita dapat satu rakaat di dalam waktu subuh, maka sembahyang kita dipanggil sembahyang yang adab, sembahyang tunai. Bukan sembahyang qadha. Satu rakaat, duduk dalam apa nama dia, bersedih molek. Allahu Akbar rakaat. 7.50. Sami Allahu liman hamidah. Ni 59 tak ni tak? Sami Allahu liman hamidah. Maka kita pun, dia pun naik buku 7 dah. Dia satu rakaat. Tapi masih lagi dalam waktu. Masih lagi 7.59. Bukan pukul 59. Bukan pukul 7. Maka kita dikira mendapat rakaat. Rakaat. Dalam kitab fiqh dia sebut, sekiranya kita lagu tu, bagi orang yang semaya, pada rakaat pertama dia mendapat rakaat. Di dalam rakaat pertama itu, dia baca Fatihah serta ayat lazim dengan bacaan jahar. Bacaan yang derah. Bila dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bunyi jeloceng dia. Teng, masuk dah pukul 7. Maknanya habis dah waktu subuh. Maka pada rakaat yang kedua, dia tidak disunatkan lagi membaca surah ataupun ayat dengan suara yang jahar. Baca qahar. Sebab apa? Sebab di luar waktu subuh. Ketika tu bacaan Fatihah dan ayat lazimnya dengan bacaan yang perlahan. Baca qahar. Bukan baca derah. Kalau salah dia jadi ti'imeh pun, pada rakaat yang kedua, baca qahar lah. Orang tahu dah tu. Tu bit waktu lah tu semaya tu. Ti'imeh baca qahar. Rakaat pertama, baca derah. Sebab apa? Sebab masih lagi di dalam waktu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Walahu an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla biha al-maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin. Baik. Wa iqamataini. Dan ada bagi Muslim riwayat daripada Jabir. Hak tadi hadis yang kita belajar hak atas tu ialah riwayat daripada Abi Qatadah. Oleh kerana kita belajar ba'azan, jadi masalah yang kita naknya, kita belajarnya syahid kita ialah disunatkan azan juga walaupun sudah keluar waktu. Apatah lagi, masih lagi berada di dalam waktu. Kecuali waktu tu waktu yang sangat sempit, sehingga kalau kita maka kita tidak sempat semaya, ketika tu tak kena dah lah, pakai semaya selalu. Jadi, tapi kalau dia keluar waktu dah, mana kita keluar waktu dah, disunatkan kita azan sebagaimana Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal untuk azan. Dan adalah bagi Muslim riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW datang ia ke Muzdalifah. Kemudian daripada berpalingnya daripada Arafah, maka sembahyang ia di Muzdalifah itu akan sembahyang fardu maghrib dan isya. Jamukkan antara keduanya dengan yang satu
dijamakkan antara keduanya dengan bang yang satu dan dua qamat. Ini berlaku dah. Berlaku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika Nabi dalam buat haji, setelah Nabi pergi daripada Arafah, daripada wukuf di Arafah, Nabi pun pergi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, maghrib dengan Isya. Lagu mana orang go haji? Dia maghrib di Arafah ke maghrib di Muzdalifah? Ha? Datuk Cikgu Mak pergi haji mula lagu mana? Maghrib Arafah. Maghrib di Arafah ke? Arafah semua. Arafah dah. Ambo Arafah ya ke? Lepas Isyak. Pasal Ramadan dah. Ya, ramah. Ramah. Kita tunggu. Mula-mula apa nama ni siap dah. Siap dia mau ya apa nama ni KT yang mau tu KT 39. So tunggu sikit bas sikit akan ambil nombor sikit. Naik bas nombor 7, tengok nombor berapa. Ramai orang. Duk fikir-fikir lagu mana? Boleh. Rasa. Maya di Muslim. Tak ingat. Rasa segak semaya di betul dah maya di Muzdalifah. Maya di Muzdalifah. Betul. Maya di Muzdalifah. Sebab pasal pergi sana cari air. Semaya di Muzdalifah deh. Sebabnya kita nak pergi semaya maghrib, kita takut tinggal bah. Jadi sebab pasal kita akan mabit di Muzdalifah dah. Kita akan mabit di Muzdalifah. Kutik batu mana kutik batu? Mana cikgu? Muzdalifah. Muzdalifah dah. Kutik batu. Muzdalifah. Mina lah. Muzdalifah. Mabit Muzdalifah. di Mina, mabit di Muzdalifah. Jadi Muzdalifah tu bila kita berada di sana, kita kutik batu tu mana dah. Lepas pada tu kita ke Mina pula dah. Kita bergerak ke Mina untuk kita melontar di Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta. Baik. Jadi berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi tadi berpaling daripada Nabi selesai daripada wukuf. Selesai daripada wukuf, Nabi pun atal Muzdalifata. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke di Muzdalifah, apa yang Nabi buat? Fasalla biha al-maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ia ke Muzdalifah, kemudian daripada berpalingnya daripada Arafah, maka sembahyang ia di Muzdalifah itu akan sembahyang fardu maghrib dan isya, dijamakkan antara keduanya. Baik. Ketika kita berada di Mina, kita jamak juga semaya tak? Kau tak jamak maya? Zuhur ngasar. Jamak. Jamak dia. Ni berlaku orang panggil apa nama ni, berilah di kalangan puak-puak haji dia. Ada setengah jamak, ada setengah tidak jamak. Kalau tak jamak, sebabnya dia kata nak jamak lagu mana? Kita mari lama dah. Kita mari tu hamba tu KT 39. KT 39 ni duduk Madinah berapa hari dah. Kemudian mari duduk Mekah ni. Berapa kali buat umrah dah. Dan kita duduk lama dah. Kalau kira-kira pas daripada Mekah kita pergi ke apa nama ni, ke Arafah dan juga Muzdalifah pada malam tu memang jarak tidak siapa pun apa nama ni dua marhalah. Tak sampai 2 marhalah. Ada orang tu dia pakai bulan je ada. Bulan antara Mina dengan Mina ke Mekah. Bulan ya. Dia pakai tak tidur situ. Jalan kaki je. Masa hamba buat haji tu
Hamba jalan kaki. Dari Mina, lepas pada melota malam tu, hamba pun ambil kereta pergi Mekah. Lepas tu kita pun pergi tawaf. Balik hotel petang tu, lepas mayasah kita pun jalan kaki. Ramai jalan kaki. Jalan kaki dari Masjidil Haram ke Mina. Jalan kaki ramai siapa. Lepas mayasah, siapa-siapa maya maghrib. Lepas dah maya maghrib sana. Lepas kita tunggu malam, untuk mabik tu, kita tunggu siapa? Tengah malam. Lepas ada tengah malam, dah mana klik kita pergi, kita ni hak jemaah haji ni kita ada tempat, kita pergi ke Muaisim. Kita jalan kaki pula pergi ke Muaisim. Tak ada masalah tak kita pergi tidur di Muaisim. Bermalam. Mana kita duduk di Mina tu pada waktu apa? Iaitu pada waktu tengah malam tadi. Mana kita ada masa yang panggil kita Muzdalifah, kita mabik di sana. Baik. Jadi kalau kita jalan kaki lepas semayasa sehingga sampai di maghrib di Mina tu dengan Mekah, ngapak kita duduk hotel kita, hotel yang Tabung Haji sedia kepada kita, maknanya tak sapa pun 2 marhalah. Sebabnya lebih kurang 5 km antara jarak dia tu Blackbird dengan Wakah Baru tu yang lebih kurang. Tak sapa tu Pak. Blackbird Wakah Baru 5 km lebih kurang. Jadi apabila perjalanan yang begitu dekat, bagaimana kita nak jamak semaya kita? Kalau kita kata kalau Muzdalifah ni lebih lagi lah kita kata. Bubuhlah 10 km lah kita kata. Di Muzdalifah. Macam mana kita nak jamak? Sebab tu ada ramai di kalangan jemaah haji yang tidak jamak semaya. Zuhur dia buat zuhur, kemudian dia buat asar pula. Lepas tu maghrib suku, isyak suku. Isyak suku. Bakal hamba rasa hamba golongan hari tu kali semaya maghrib dulu. Lepas tu kita pergi buat maya isya pula. Kau tak ingat tu hamba jamuk kau ataupun tak jamuk ketika tu. Sebab kita pun duk berkhilaf dah. Duk rojok Tabung Haji ke apa lagu mana. Dia Tabung Haji ketika tunya dia kata buat jamak tamam. Betul tak? Jamak tamam iaitu kalau semaya zuhur 4, asar apa buat 4 juga. Maghrib 3, isyak 4. Bukan jamak qasar, jamak tamam. Jamak tamam. Jadi, hak yang Nabi ajarnya iaitu Nabi menjamakkan sembahyang. Jadi ada setengah jemaah haji dia kata saya tidak mau jamak sebab apa kami daripada Mekah. Lepas tu Nabi jamak lagu mana? Nabi jamak betul Nabi jamak. Tak salah Nabi jamak. Sebab Nabi mari bukan Nabi mari daripada Mekah. Nabi buat haji dia mari daripada Madinah. Madinah ni sampai ke Arafah. Daripada Madinah sampai ke Arafah. Nabi wukuf di Arafah. Mana perjalanan 400 kilo tu. 400 kilo dah sebab Nabi start daripada Madinah. Bukan start daripada Mekah. Kita ni mari daripada Malaysia pergi Madinah. Kalau kereta awal pergi Madinah, lepas Madinah mari duduk Mekah. Lama duduk Mekah. Jadi kita ni orang yang bermukim. Kita niat buat haji pun kita niat mukim daripada Mekah kita niat. Mana kita tak ada pergi kepada mikot mana-mana. Mana orang yang dalam kitab sebut bagi orang yang bermukim di Mekah. Dulu hamba faham orang yang bermukim di Mekah yang ni orang-orang Mekah. Rupa-rupanya kita orang haji yang duduk Mekah dah pun orang panggil kita ni bermukim di Mekah sama juga dengan orang-orang Arab yang mana kampung dia tu di Mekah. Maknanya dia niat daripada Mekah. Bila daripada Mekah dia pergi ke Mina, dia pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina, maka jarak dia tidak sampai 2 marhalah. Jadi situ ramai di kalangan orang Malaysia kita yang mana mereka tidak jamak semaya. Jadi kita tak kata salah lah. Mereka tidak jamak di atas dasar kepahaman mereka dalam mazhab kita Syafi'i. Bagi kita yang perjalanan daripada tempat bermukim kita tidak sampai 2 marhalah, maka tidak boleh jamak semaya. Kemudian bagaimana pula dengan Nabi? Memang Nabi jamak kerana apa? Kerana Nabi mari daripada Madinah lagi. Mari daripada Madinah, Nabi semaya jamak. Kerana Nabi dibenarkan dalam mazhab kita apabila perjalanan yang melebihi daripada 2 marhalah, maka wajib jamak. Ada juga tengok dalam kitab dia sebut hak jamak semaya ni, jamak semaya ketika kita buat haji ni iaitu bukan jamak kerana musafir tetapi jamak kerana ibadat haji. Kenapa? Kerana kita mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ajarnya iaitu Nabi jamak. Bila Nabi jamak ketika Nabi
berada di Muzdalifah. Kalau kita buat haji pun kita jamak jugalah. Tak kira kita sama ada kita orang mukim ke kita orang musafir. Di sininya hak Nabi ajarnya ialah Nabi jamak semaya. Kita jamak jugalah. Tu. Jadi pilihlah nak buat lagu hak mana-mana pun tak. Sama ada kita nak buat jamak mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang yang berpegang kepada mazhab kita Syafi'i yang mana kita ni tak perlu jamak kerana kita bermukim, kita duduk Mekah. Baik. Jadi nak Nabi cerita kitanya kita tidak nak bahas bab haji ni. Kita nak bahas bab bai dengan qamat. Pasal kita ni kita ni tak habis lagi bai qamat ni. Kan ajak gemak. Berapa minggu dah duk main bai qamat. Ya. Banyak minggu ke berapa dah hari ni kita? Minggu kedua ke ketiga dah? Rasa ketiga dah. Tiga. Minggu ketiga. Jadi hak kita naknya, hak yang kita belajar hari ni nya, apabila Nabi mari ke Muzdalifah daripada Arafah, maka sembahyang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah itu akan sembahyang fardu maghrib dan isya. Nabi sembahyang maghrib dan isya, bagaimana keadaan dia? Jamakkan antara keduanya. Keduanya yakni maghrib dengan isya. Dengan bang yang satu dan dua iqamah. Bang yang satu dengan dua iqamah. Biasa. Masa waktu maghrib tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni riwayat daripada siapa dia ni? Riwayat daripada Jabir ni. Jabir katanya, bila masuk waktu maghrib, Nabi pun sembahyang maghrib, kemudian Nabi pun lepas pada qamat. Lepas pada qamat, Nabi sembahyang maghrib. Kemudian untuk isyak Nabi bangun. Tak dah. Hanya Nabi iqamat saja. Sebab tu dia kata kata Jabir tadi bi'adanin wahidin, dengan azan yang satu, wa iqamataini, dan dua qamat. Satu, dua qamat. Habis itu dah. Walahu an ibni Umar radhiyallahu anhu jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin. Dan adalah bagi Muslim riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, telah dihimpunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang antara fardu maghrib dan isya dengan qamat yang satu sahaja. Hak lafaz daripada Jabir kata azanin wahid wa iqamataini. Tapi Ibnu Umar kata bi iqamatin wahidatin. Bermakna bagi riwayat Ibnu Umar pula, bai yang satu dan qamat yang satu juga. Mana lepas pada bai maghrib, kemudian bai maghrib qamat lalu. Maya maghrib. Maknanya waktu isyak tidak bai. Tidak bai dan tidak qamat. Sebab bi iqamatin wahidatin, dengan iqamah yang satu. Wa zada Abu Dawud li kulli salatin, dan telah menambah oleh Abu Daud daripada hadis Ibnu Umar juga dengan katanya bagi tiap-tiap sembahyang. Sembahyang. Wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Dan ada pada riwayat bagi Abi Daud daripada Ibnu Umar, dan tiada bang pada satu daripada keduanya. Jadi lagu mana kita ni dok? Lagu mana? Hak tu kata ba sekali, qamat dua kali. Hak tu pendapat siapa dia? Hak tu riwayat daripada Abi Qatadah. Kemudian Ibnu Umar pula ba sekali, qamat sekali. Kemudian Abu Daud pula likulli salatin, bagi tiap-tiap
sembahyang. Bagi tiap-tiap sembahyang. Mau tengok ada satu hok itu dalam kitab dia sebut be sekali be koma. Lepas tu be koma. Gitu dak. Be koma kemudian be koma dak. Maknanya be 2 kali. Be 2 kali, koma 2 kali. Kita mau tengok betul tak? Jadi lagu mana kita nak ambil mana so? Koma 2 kali, be sekali, koma sekali. Dah. Jadi pendapat ni Abu Daud tadi likulli salatin iaitu gapo dia, iaitu bagi qamak tu tiap-tiap semaya. Wa zada Abu Dawud likulli salatin, dan telah menambah oleh Abu Daud daripada hadis Ibnu Umar ini juga katanya bagi tiap-tiap sembahyang iaitu qamak pada tiap-tiap kali semaya. Maknanya best sekali kemudian qamak tiap-tiap semaya. Wa fi riwayatil lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma, dan ada pada riwayat bagi Abu Daud daripada Ibnu Umar pula. Daripada Umar, dan tiada pada satu dan tiada bang pada satu daripada keduanya. Jadi ada dalam hadis ni ada 2 pasang lah dak riwayatnya. Yang pertamanya apa nama ni, hak Jabir kata azanin wahidin wa iqamataini. Best sekali 2 kali qamat. Kemudian hak Ibnu Umar pula dengan qamat yang satu. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Hak Ibnu Umar pula best sekali kemudian qamat sekali. Kalau gitu kita nak buat mana tu? Best sekali. Jadi isunya best sekali qamat 2 kali. Best sekali qamat sekali. Best sekali, qamat sekali. Ni pun akhir sekalinya, iaitu tiada bang pada satu daripada keduanya. Maknanya tak ada be pada satu keduanya. Maghrib boleh jadi maghrib be, isyak tak be. Maghrib tak be, isyak be. Maknanya salah satu daripada keduanya tidak bang. Be 1 kali saja. Ada riwayat be 1 kali, qamat sekali. Mana lepas be, ngorik, lepas pada tu qamat lalu. Be sekali, qamat 2 kali. Waktu tu Nabi buat wallahu alam. Cuma riwayatnya dua pasang. Pertamanya be sekali, qamat 2 kali. Best sekali, qamat pun sekali juga. Kalau kita buat amal lagu mana biasa-biasanya kalau kita musafir? Lagu mana biasa? Kalau biasa kitanya qamat. Best sekali. Bed belakang. Bed dah. Kalau kita musafir lah biasanya pok kita kadang-kadang kalau baru 3 orang tak bed dah deh. Pakai qamat dah. Qamat sekali. Kalau semaya maghrib qamat, kemudian nak maya kita qamat juga dah. Betul juga. Jadi kalau kita kata kita nak best saja, kita nak qamat sekali atas riwayat tadi, iaitu bi iqamatin Ibnu Umar, bi iqamatin wahidatin. Best sekali kemudian qamat pun sekali juga. Boleh. Boleh kalau kita buat lagu tu. Maknanya tapi kita kata dia kalau dalam satu peristiwa dah. Dalam satu peristiwa sahabat ramai-ramai ni dia. Kata dengan kalau kita tengok hasil ni lah, hak Jabir kata
Nabi best kali, kemudian qomat 2 kali. Mari Ibnu Umar kata Nabi best kali, qomat sekali. Agak-agak kita kata hak dua tu lagu mana? Kalau kita kata, kalau orang royak cerita, dua orang royak cerita, ketika Nabi buat haji, kata dengan Jabir, Nabi best kali, qomat 2 kali. Mari pula Ibnu Umar kata, Nabi best sekali, qomat sekali. Dua tu betul tu. Tapi benda tu berlakunya masa tu lah. Nah, kalau kita kata kalau waktu tu kita berasa nak ambil bukan kita nak perendah siapa pada dia dah. Mana hak ni kata best sekali, qomat 2 kali. Hak ni pula kata best sekali, qomat sekali. Lagu mana? Berkali. Hak biasa Ustaz, best sekali, qomat sekali ya, biasa-biasalah kita pun. Gini Mama Long. Lah ni 2 orang sahabat raya. Sahabat pertama kata best sekali, qomat 2 kali. Dah, waktu tu Jabir kata, Ibnu Umar kata best sekali, qomat sekali. Sekali sahabat ada sekali belakang ni. Ramai-ramai ni. Hak ni kata best sekali, qomat 2 kali. Hak ni kata best sekali, qomat sekali. Kalau kita kata orang biasa ni, kita kata Nabi mesti nak hak berlakunya best sekali, qomat 2 kali. Demo tu boleh jadi demo gamit Ismail ke mana tu, iaitu demo yak qomat sekali tu. Tak? Ataupun demo tak dengar orang qomat tu. Jadi mesti kalau orang ni yak best sekali. Hak ni kata best sekali, qomat 2 kali. Hak ni kata best sekali, qomat sekali. Jadi kita kata boleh jadi hak kata sekali qomat aku tak dengar qomat. Boleh jadi juga tak? Kau lagu mana? Jadi hak ni kita boleh buat lah. Kita sama ada kita nak best sekali, qomat 2 kali, ataupun kita nak best sekali, qomat sekali. Tersudut geger lah. Maknanya ada riwayat berlaku. Hak Jabir kata Nabi best sekali, qomat 2 kali. Maknanya di Maghrib pun qomat, Isya pun qomat. Pak Ibnu Umar ni kata best sekali, qomat sekali. Maknanya lepas pada maknanya best di waktu Maghrib, kemudian qomat Maghrib, Isya kare bangun tu pakai tak qomat dah, pakai semaya lalu. Boleh berlaku tak dua tu tak? Baik, hadis yang ke-8. Wa ani bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala. Dan diriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Daripada Ibnu Umar dan diriwayatkan daripada 2 orang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, sepupu Nabi. Abdullah bin Umar, sepupu Nabi. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Sini dia buat radhiyallahu anhuma, yakni anhuma tu kembali kepada Abdullah bin Umar dan juga Aisyah. Telah meredalah oleh Allah Taala daripada keduanya, iaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Siti Aisyah. Kata keduanya iaitu siapa dia? Kata keduanya Abdullah bin Umar dan Siti Aisyah. Apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Bilal itu yu'azzinu bilailin, yang bang ia. Bilal ni bang ia pada malam hari dahulu daripada fajar. Tak kala gitu, ni berlaku bulan puasa ni. Cerita ni bulan puasa. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Maka makanlah sekalian kamu dan minumlah kamu hingga bang ibnu ummi maktum. Bermakna kita tengok sini dah, yunadiya ibnu ummi maktum. Artinya naik bang Ibnu Maktum. Maka ia menunjukkan harus mengadakan 2 orang yang bang dalam masjid yang satu.
Boleh kita latih Tok Bilal, orang tu kebel ni 2 orang dalam masjid. Sebutin masjid 2 orang bel. Iaitu seorangnya bel untuk waktu subuh. Waktu subuh sebelum daripada fajar. Seorang lagi bel apabila masuk waktu subuh. Kita faham sini. Hak Nabi raya inna bilalan. Nabi buat garis panduan dah kepada Bilal tadi dah. Untuk tu kebel. Inna bilalan, sesungguhnya Bilal ni. Bahawasanya Bilal ni, Tok Bilal. Hak nama Bilal bin Rabah. Bilalan sini iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tu kebel Nabi hak yang pertama. Dan dia ni, apa nama ni, sebagaimana hamba sebut tadi lah. Selepas daripada wafat, dia hijrah ke Damsyik. Dan Bilal ni dia wafat pada tahun 19 hijrah. Maknanya 9 tahun selepas daripada Nabi wafat, dia pun wafat. Bilal ni, hak Bilal mula-mula. 2 orang lah Bilal Nabi. Satunya nama dia Bilal bin Rabah. Satu lagi nama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ni jadi tukar bel Nabi. Dia bel apabila masuk waktu subuh. Bilal ni dia bel sebelum waktu subuh. Bilal ni orang hebat dia ni. Orang hebat. Kenapa? Walaupun dia kulit hitam tapi hati dia putih. Kulit dia hitam. Sebab apa kulit dia hitam? Sebab mak dia tu nama Hamamah. Hamamah ni orang Tino, satu orang perempuan daripada Habasyah. Orang gelap, orang hitam tu. Ayah dia nya Rabah, orang Arab. Rabah. Dua-dua ni adalah hamba. Rabah hamba orang Arab. Hamamah hamba orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Afrika. Berkahwin dua tu sama-sama hamba dapat anak nama Bilal. Walaupun kulit dia gelap tetapi hati dia okey. Sebab tu apabila Nabi dilantik menjadi rasul, dia di antara orang yang mula-mula masuk Islam. Antara orang-orang yang terawal masuk Islam. Ayah dia ni menjadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf kafir Quraisy. Apabila Bilal lahir dalam keluarga hamba, maka Bilal jadi hamba juga. Maka dia diseksa atau sehulah. Bagaimana dia ni apabila dia masuk Islam, Umayyah bin Khalaf eret dia di atas pada pasir yang panas supaya tukar agama kembali kepada agama menyembah berhala. Tapi Bilal tetap dengan iman dia. Orang kafir Quraisy ni dia gelak kepada Bilal, dia panggil Ibnu Saudah, iaitu anak orang hitam. Ibnu Saudah, anak orang Tina hitam. Sebab mak dia tu orang hitam, Ibnu Saudah. Maknanya Ibnu Saudah. Bilal ni gelar dia anak kepada orang hitam, orang Tina hitam. Pakat gelar dia. Tapi di sisi Allah, Bilal bin Rabah adalah mulia, sangat-sangat mulia. Menjadi tukar bel Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suara dia pun gagah kan? Suara dia gagah. Baik. Seorang laginya Abdullah ibnu Maktum ni juga Tok Bilal Nabi di Madinah. Dia ni satu orang yang mata tak nampak. Dia adalah sepupu kepada Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Jadi dia dengan Nabinya sepupu sabik dah. Abdullah ibnu Maktum. Dia pernah Abdullah ibnu Maktum ni dia pernah minta dengan Nabi, minta tak segi semaya jemaah. Tak segi semaya jemaah pasal mata buta dah. Nabi tanya, hal tasma'un nida, adakah kamu mau dengar rebel? Dia kata, ya, saya dengar rebel. Maka Nabi suruh mari ikut semaya berjemaah di masjid. Jadi Abdullah ibnu Maktum ni dia ni orang hebat juga. Dia orang hebat juga. Hebatnya dia ialah ketika tentera-tentera Islam keluar untuk pergi perang, maka dia dilantik menjadi imam di Madinah. Masa Nabi ada, orang yang boleh jadi imam di Madinah ni ialah Nabi. Nabi jadi imam. Tapi ketika perang, Nabi pergi perang, sahabat pergi perang, tak ada dah orang lain. Oleh kerana mata dia tak nampak, maka Nabi latih dia ni menjadi imam ketika orang lain pergi perang belakang. Tetapi
dia ni buat orang panggil takdir nak jadi syahid juga. Masa Nabi dah. Masa Nabi latih dah dia ni menjadi apa nama ni tu imam. Ganti Nabi. Untuk jadi tu imam di Madinah. Tapi masa Sayyidina Umar bila orang nak pergi perang, dah satu peperangan Al-Qadisiyah tu kita belajar dari sejarah Islam, dia minta juga nak pergi juga perang. Buta ni nak pergi juga perang. Nak pergi perang. Maka Sayyidina Umar bagi peluang kepada dia dan dia hadir dalam peperangan Al-Qadisiyah tu, perang dengan Parsi tu, yang mana ketika tu tentera kafir 120,000 nah. Sayyidina Umar tentera Islam daripada Madinah bergerak nak pergi perang tu 30,000 ya. Pergi perang tu. Dan dalam peperangan tu dalam pertempuran Al-Qadisiyah tu, maka Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum tu bila Nabi ni syahid. Syahidlah dia ni. Jadi kata Nabi, inna Bilalan, bahwasanya Bilal ni dia pada malam hari dahulu daripada fajar. Sebelum daripada terbit fajar, Bilal ber. Tak kalau gitu, kamu bangun, fakulu washrabu, boleh makan lagi. Bangun sahur. Bilal ber tu bangun sahur dah. Fakulu washrabu. Sampai bila mu boleh makan? Orang Madinah ni, hatta yunadiya Ibnu Maktum. Sehinggalah bang Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Artinya naik bang Ibnu Maktum. Maka atau tengok nota kaki dia tu, maka ia menunjukkan harus mengadakan 2 orang bang dalam masjid yang satu. Maknanya lah ni boleh kita latih Tok Bilal di masjid kita lah ni, dia tak panggil itu, dia panggil Bilal rawatib. Lah ni buat jawatan di masjid lah ni baru. Masjid boleh melantik, dia panggil Bilal rawatib. Selain daripada imam rawatib, ada selagi Bilal rawatib. Sebabnya takut bila kita ni dia nak cuti ke apa, bila nak cuti tu bolehlah hari Sabtu ke boleh pergi ke Bilal rawatib. Mana seminggu ke ni enggak, Tok Bilal tak lagi mana. Tok Bilal kata, penatlah jadi Tok Bilal. Gaji tak mahal mana. Tapi nak pergi jalan mana-mana tak boleh. 5 waktu. 5 waktu kena kena pergi awal. Ni hebat orang jadi Tok Bilal ni. Tu kita kadang-kadang kita share dia. Masyarakat lah. Atau aduwe kau gapo ayat Tok Bilal tak pergi kira deh. Kalau kita fikir Tok Bilal, kalau tak ada Tok Bilal rawatib 5 kali sehari. Tak lagi mana dia kalau salih dia pergi sehari tak sehari masjid tu. Maknanya tiap waktu dia ber. Bila ni ada Bilal rawatib ni, bolehlah untuk ganti Tok Bilal hok rasmi tadi dah. Jadi apabila Abdullah ibnu Maktum naik ber, maka mu kena berhenti dah. Kena berhenti makan dan juga minum. Kenapa? Karena telah masuk waktu fajar. Kata Nabi, wa kana rajulan a'ma. Dan adalah ia seorang, dan kata dia, wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Dan adalah ia, yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki yang buta. Tiada bangkit ia Abdullah tadi, hingga dikata orang kepadanya, sudah masuk engkau di dalam waktu subuh. Dia kata masuk dah subuh. Muka dia tak nampak kan? Dia tak nampak. Dia nak tengok fajar tak nampak. Nak tengok je tak nampak. Masa Nabi dulu tengok fajar dia. Tak nampak. Dia ni tidak akan selama orang tak kata masuk dah subuh. Bila orang subuh dah. Barulah dia Allahu Akbar. Ketika tu masuk dah waktu subuh, fajar telah keluar, maka mubah makan Nabi. Tak boleh makan dah. Muttafaqun alaih wa fi akhirih idraj. Bertujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada akhir cakap yang bukan ia daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sini dia sebutnya akhir. Bukan kalam. Tengok nombor 1. Nota kaki. Gapo dia idraj ni? Idraj ni bukan kalam itu daripada kalam Nabi.
Bukan kalam itu, bukan kalam Nabi. Kalau kita belajar dalam kitab kitab fiqh ke, dia dipanggil istidraj, istatrada. Ni dia panggil idraj dia. Idraj. Apa makna idraj? Bukan kalam itu daripada kalam Nabi. Kehendaknya, kehendak kata idraj itu ialah katanya pada hadis ini start daripada wa kana rajulan a'ma ila akhirih. Artinya dan adalah ia seorang buta hingga akhir. Sini ni kata dia, kata dengan Al-Marbawi, sini ni idraj. Ini adalah bukan kalam Nabi. Ni bukan Nabi, bukan Nabi kata ni. Cuma nak royak siapa dia? Bukan Nabi royak. Cuma orang ini satu penerangan ke atas Abdullah ibn Maktum. Dia ni adalah seorang laki-laki yang buta dan dia tidak best sehinggalah dikatakan kepada dia subuh dah. Masuk dah waktu subuh. Cuma kita nak ambilnya perkataan wa fi akhiri yani idraj ini start daripada wakana ni hanyalah sebagai satu penerangan kepada siapa dia Abdullah ibn Maktum. Dia ni bukanlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak nabinya sekat ni je, iaitu setakat Ibnu Ummi Maktum. Nabi buat garis pandu untuk Bilal antara Bilal dengan Abdullah ibn Maktum supaya sahabat-sahabat yang berada di Mekah tak dipaham bahawasanya Bilal ni pada waktu malam, tak masuk lagi waktu subuh. Kemudian mu boleh makan, ketika tu mu boleh makan. Makan, mu nak minum boleh. Sehinggalah apabila mari Abdullah Maktum, maka bolehlah kamu berhenti makan dan juga minum. Masjid Al-Barakah ber 2 kali kau? Kau sekali ber? Molek, siapa tu ber? Molek jaga mak ber, kena jaga tak bela, hak belum sobo. Agak sama saja. Dia gini, kalau kita nak jaga kat bela, payah. Ada satu orang dia kata saya tak boleh ni. Dia tanya apa tadi? Dia kata dia ni tak bang. Dia tak bang dengan tak bela tak bui ya. Oh, dia kata payah, dia kata kita nak pala juga. Jadi dia minat bang. Dia minat bang, dia minta dengan tak bela. Agak tak bela hok latih ke. Dia nak bui kepada orang lain bang. Dia takut orang apa nama repuk dia tak bang ataupun repuk dia apa ni wikak orang. Dia tak bui lah. Oh, dia kata payah tak bela. Kita minta nak bang tak bui, dia kata. Lah ni saya tak pergi dah masjid. Pasal dia kata jadi macam dengan tak bela ni nak pahala dia seorang. Jadi kalau tempat masjid kita pergi minta dengan tak bela. Nah. Minta dengan tak bela. Kalaulah apa nama ni tak bela tak bui, kita betul hak pertama subuh. Ni tak bela apa tak apa nak ni. Muka mari awal lagi. Belum subuh lagi. Masjid Muhammadi tu dulu terik orang pergi minta nak bang dengan tak bela. Hak tak bela seorang tu dia jawab gini. Dia kata orang ke dia nak bang, dia nak belajar bang, kata bukan tempat belajar bang sini ni. Orang bang tak kena ke? Ni masjid negeri ni. Tak bila jawab gini, tak bila kata saya ni jadi tak bila. Saya dilantik jadi tak bila sini. Kalau awak bang apa saya nak jadi gapo pula. Saya ditugaskan jadi tak bila, dia kata. Bila masuk waktu saya kena bang. Kalau awak bang, saya ni nak jadi jengga apa pula, dia kata. Saya atau mari ada seorang lagi minta bang juga dia. Tak bila kata awak nak bang boleh. Tapi biar saya tu nak dulu tugas saya bang. Sudah saya bang awak bang pula. Awak nak bang tak? Bila tak bila lagu tu nak bang awak gapo lagi mesti siap dah bang. Dia nak bang ketika masuk waktu tu ya. Jadinya boleh kita latih tok bila untuk azan sebelum daripada waktu subuh. Ambo ada pergi satu tempat yang mana tempat tu ber 2 kali di petani Pondok Dala. Masa duk ngaji Pondok Dala, bagi jalan di Pondok Dala, saya yang bodok situ. Kita pergi tu
Tak tahu kata situ bel 2 kali. Duk tengah buah tengah malam lah pukul 1. Duk buah pukul 12 gitu. Mau tak ingat pukul berapa. Sedak duk tengah buah malam ni. Set-set bujel saja ni dak buah. Apa bunyi rebel? Allah Akbar, Allah Akbar. Mau tak subuh dah kau. Suka buat dia nya biasa bagi dia. Kita ni tak rajin rebel 2 kali ni. Subuh dah kau ni. Dia berkata ni bel yang pertama ya. Bel pertama ni untuk tidur ya. Duk buah-buah tu tidur belakang dah. Kena tidur dah. Dia bel suruh tidur, bukan bel untuk gerak bangun dak. Kira orang bujel-bujel duk pondok ke tengah-tengah malam ni duk buat je, buat bubur lah lepas ngaji ke apa duk saja. Buat bubur macam-macam, buat leping, makan malam-malam ni. Jadi dia kata sini bel tu bel 2 kali sini. Bel pertama ni pakat tidur belakang. Bel karang subuh ni baru bangun. Jadi sebenarnya bel 2 kali ni bel yang pertama untuk bangun semaya tahajud dan sebagainya. Tapi kalau bulan puasa, bel yang pertama ni bagaimana Nabi kata, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Bilal ni dia bel untuk bel yang pertama. Dia bel pada waktu malam. Ketika tu mu bangunlah. Makanlah. Sahur ni. Dan minumlah. Makan boleh nak makan. Hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Sehingga bel lah. Azan lah oleh Abdullah ibnu ummi maktum. Wa'ani ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadiya ala innal abda nama. Baik. Diriwayat rawahu Abu Daud wa dha'afahu. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Bilal telah bang ia dahulu daripada fajar. Ini satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar yang mana Bilal ni dia azan dahulu daripada fajar. Serupa dengan tadi jugalah. Nabi tadi Nabi royak, Bilal ni dia bel pada waktu malam. Waktu malam ni maknanya sebelum daripada fajar. Maka menyuruh akan Bilal tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kembali ia maka berseru ia, tidakkah bahawasanya hamba itu tidur? Apa dia maksud dia? Tengok nama sini artinya lalai daripada waktu. Kerana ada sertanya mengantuk mau tidur. Dan maksud perkataan itu ialah memberitahukan orang-orang tersalahnya supaya tidak terkejut mereka itu daripada tidurnya. Dan sesungguhnya telah memperbuatkan dalil akan dia oleh orang yang berkata, tiada ada hukum bang dahulu daripada subuh, yakni daripada fajar. Maka jawab orang akan dia dengan bahawasanya rawinya yang bernama Hamad telah tersalah ia daripada merapakkan dia. Dan yang betulnya mauqufnya atas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan tiada sunyi bahawasanya tiada boleh melawan ia akan hadis yang muwafaqahnya atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ni hamba tengok itu dah. Tengok semula lah minggu depan hamba kata ni. Bahasa semabur sikit ni dak. Kita tengok pada hadis yang ke-10 kan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu. Wali Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hayya ataini. Faqulu fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Baik. Ni cara kita jawab. Hadis yang menerangkan cara kita jawab azan.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida, apabila kamu dengar orang bel, apabila mendengar sekalian kamu akan bang, maka katalah oleh sekalian kamu seumpamanya apa yang dikatakan oleh orang yang bang, oleh muazzin. Maknanya apabila orang bel kata Allahu akbar, maka kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab bel sebagaimana Tuk Bila kata. Muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau kita jawab bel, kita tak sungguh, orang panggil nganying lah gitu. Bila kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, kita berjawab Allah maha besar, Allah maha besar. Dekat kita buat kerja kita. Orang dah ceruk lah. Orang kerja berjabat lah. Orang menega lah. Tak tinggal. Sedekah, Tuk Bila kata, Tuk Bila ni di masjid dia tinggal dah. Tuk Bila dia tinggal dah kerja dia. Gapa dia gebel dah. Bel ajak pergi masjid. Dia kata Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Kita duduk rumah kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Jawapan kita tu betul dah. Tapi kita besar kerja kita tidak besar panggilan daripada Allah. Baik. Lepas tu bila kita dengar bel, kita tinggal kerja kita pergilah masjid. Ambil masa, beri masa, korban masa kita untuk kita bersama-sama Allah. Sebabnya tukar bel ni dia menyeru sebagaimana seruan Allah. Sebagaimana seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata pandai-pandai dia ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. 4 kali mula-mula. Capur dengan akhir sekali 5 kali. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Kita pun kena jawab. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Kena tinggal hal lain. Tinggal hal lain. Sebab Allah maha besar. Baik. Apa yang disebut oleh muazzin, Tuk Bila sebut, maka sebutlah gitu. Jawapan lagu itulah kitanya. Kecualinya mana hadis apa nama ni wali Muslim ni pula an Umar. Ni riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Muawiyah. Seumpamanya wali Muslim an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muazzinu kalimatan siwa al-haila'ataini apa ya sebut dah al-haila'ataini. Apa makna al-haila'ataini? Hay'alah. Kita boleh ambil satu istilah. Azan ni, hay'alah ni iaitu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini dia panggil hay'alataini. Hay'alataini. Pada hay'alataini ini, ni siwa. Siwa ni selain, kecuali. Hak lain kita jawab. Bila kita kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siwa kecualinya al-haila'ataini. 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 La dulu, bukan ain dulu. Kalau kita sebut ain dulu dah. Hayya ala, ain la. Ni la dulu. Pada istilah dia haila'ataini. Al-haila'ataini. Iaitu dia kata riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, perkataan yang kita jawab tadi, jawab bel tadinya kalimatan. Kalimah demi kalimah. Mengikut kalimah dia tu. Kecuali selain daripada
dua hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah. Hayy la ataini dah. Kecuali dua hayy 'alah. Apa dua hayy 'alah? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa jawapan dianya? Fa yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Maka berkata ia jawab tadi, jawab B ketika takbir kata hayya 'alas salah. Maka kita berjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Sama juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sini pendek je. La haula wala quwwata illa billah. Kata ada dari hadis ni. La haula wala quwwata illa billah. Maka berkata ia sebagai menjawab tu akan la haula wala quwwata illa billah. Apa arti? Tiada daya dan tiada upaya melainkan Tuhan. Tiada daya, yakni tiada daya untuk melakukan ketaatan. Tiada daya, yakni tiada daya untuk melakukan ketaatan dan tiada upaya, yakni pada meninggalkan maksiat. Tak ada daya. La haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tidak ada daya nak tinggal maksiat dan juga tidak ada kekuatan untuk buat kebajikan. Nak buat ibadat kepada Allah. Kayak kita kan tak? Kalau nak kira-kira tak, tak ada daya kita. Nak buat kebajikan, nak buat ibadat, nak tinggal kejahatan. La haula wala quwwata. Tidak ada daya dan juga tidak ada upaya. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Sini kita belajar kan? Kita nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, kita nak buat ketaatan, dia ada dengan pertolongan Allah. Ada orang dia kata dengan kederat Allah. Dengan kederat Allah. Lepas tu dia kata mujurlah Tuhan bagi kederat ataupun kuasa, bolehlah kita buat. Bukan? Atau kita belajar dalam bab apa nama ni, bab usuluddin. Tak molek kita kecek lagu tu tak. Kita kata mujurlah saya boleh mari masjid, Tuhan bagi kudrat ataupun Tuhan bagi kuasa kepada saya, maka saya boleh mari masjid. Tuhan bagi kuasa, Tuhan bagi kudrat ni sifat Tuhan. Kudrat ni sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni dia tetap esa. Kita belajar dalam bab sifat wahdaniyah, Tuhan ni bersifat esa. Esa pada zat dan esa pada sifat. Esa pada zat Tuhan ni esa dan sifat Tuhan juga esa. Bila esa, satu, esa sifat Tuhan, kudrat ialah sifat Tuhan. Macam mana kita kata, mujur Tuhan bagi kudrat kepada saya. Macam mana Tuhan bagi kuasa kepada saya, maka saya boleh buat ibadat. Tuhan bagi kuasa tu ada esa. Kuasa yang ada pada Tuhan tu esa. Nah, esa pada zat dan esa pada sifat. Bila esa, macam mana Tuhan boleh bagi? Dia bagi, bila bagi, boleh jadi bila esa bagi, bagi pula, berbagi. Kesa kan? Bagilah ke mana? Jadi dua, bagi kita setengah, Tuhan setengah, mana boleh lagu tu. Lepas tu, zat Tuhan, sifat Tuhan, kudrat Tuhan adalah bersifat qadim. Bukan benda baru. Benda bukan boleh bagi. Sebab itulah hak lebih selamat sebagaimana hak yang kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Tuhan. Yakni dengan bi'aunillah. Dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah lebih tepat kita kata. Kita nak buat ibadat, kita nak mari masjid, kita nak dengar. Memang kita ni tak gerak kecuali bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Bukan dengan kudrat Allah, bukan dengan kuasa Allah. Bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Tu lebih selamat lagi dalam percakapan kita. Pada itu tak? Tak ada habis juga bab. Oh, 2 lah lagi kita ni. Tak ada habis lagi bab bel kita ni. Cikgu Mak. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang lah. Wallahu a'lam yang depan insya-Allah. Kita berhenti pada hadis yang ke-11. Ya. Okey. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil murji' wal ma'ab. Kita belajar hari ni berapa hadis hari ni? Kita belajar 1,
2, 3, 4. Tiga sebenarnya pasal hadis 9 tu amba tangguh dah untuk amba itu pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Okey. Tanya sikit boleh? Ya boleh. Okey. Gini, Haji Mat. Cikgu. bukan Hajimat Daud. Haji Mat Daud. Haji Mat. Okey. Agak situ ya. Ustaz, gini Ustaz, apa Ya. ni tadi kita kata azan 2 kali. Ha. Azan sebelum subuh dan azan waktu subuh. Kena. Jadi Tak siap cikgu. gini. Okey, gini betul. Cikgu Mat, off speaker tu. Aduh, mengganggu. Jumpa betul. Tak Okey, siap. gini. Oh, Minta Cikgu Mat betul. dia ada itu. Dia ada Okey, 4 contoh dia tu. Okey. Okey, Teruskan. azan 2 kali. Ya, Azan azan 2 dua kali. Ha. Okey. Satu azan sebelum subuh, satu azan waktu subuh. Ha. Ya, jadi alik kita waktu kuliah puasa ni Ha. sekali kita azannya. Ha. Azan waktu subuh. Ha. Puasa kuliah amanya tapi kita ada level puasa ni kita ada waktu imsak 10 minit kan? Ya. Okey. Jadi amba pergi Mekah, amba tengok bila lah azan subuh tu kena berhenti makan minum apa kan? Ha. Tapi ada lagi buat dia ada isap okok, ada makan berhenti lah minum air dan isap okok gitu. Pak kita ni pula bila azan tu Ha. jadi jauh mana masa kita nak berhenti makan tu? Bila azan. Dia biasa hok dalam imsakiyah tu dia buat 10 minit dah. Ya. Dia buat 10 minit dia buat 10 minit kan. Tapi sini Ya. ni dia royak apa nama ni bila tu dia bilailin deh. Untuk waktu malam. Ya. Mana waktu tak masuk lagi waktu fajar. Dia kita akan temu pula jarak dia. Jarak antara band yang pertama dengan band yang kedua. Antara band pertama dengan band yang kedua. Iaitu band yang pertama tu maknanya satu jangka masa yang mana boleh kita makan dan minum. Makan dan minum. Jadi hak apa nama ni imsak ni sebenarnya waktu imsak tu dia takut kita tu pelajuk ya dia. Sebab kita tengok dalam kitab fiqh ni kita tak boleh makan ni apabila naik fajar. Start naik fajar maka kita pun tak boleh makan. Fajar sadiq. Fajar sadiq tu waktu subuh lah. Bermakna kalau kita kata kita makan dalam waktu imsak tu benda tu tak batal lagi pasalnya bukanlah masuk waktu subuh sebab dia boleh makan sebenarnya waktu subuh, waktu fajar yang sadiq. Cuma waktu imsak ni untuk kita ni orang panggil ada tara. Sampai 10 minit lagi kita baru boleh siap dah boleh koma, boleh gosok gigi ke apa. Maknanya apabila masuk waktu subuh tu kita berada dalam yakin dah sudah tidak ada makanan dalam mulut kita dan sebagainya. Jadi Mekah dia amat tak cerak. Dia antara bay yang pertama dengan bay kedua tu tikah lama mana Mekah? 1 jam tak? 1 jam. 1 jam dah. 1 jam. 1 jam. Betul-betul dah mana kalau Nabi royak tu bila orang bay yang pertama tu fakulu washrabu, makan dan minum lah. Boleh makan dan minum dah kita. Kalau 1 jam tu bos dah malik ada. Satu ni cikgu ayat sana ni bay yang kedua ke lagu mana? Orang duk makan. Bay yang kedua waktu azan, waktu masuk waktu subuh. Kalau masuk waktu subuh tak boleh dah. Tak ada. Tak boleh makan dah. Bay yang kedua tu hak bila bay ni. Bay yang kedua. Kalau bay yang kedua, kalau pak kita ni bay yang pertama lah dak. Kampung kita ni bay yang pertama. Betul. Ya. Tak boleh dah. Boleh dah. Rasa Haji Mat dia duduk kawasan Syiah tu. Kawasan Syiah. Tak boleh makan dah. Kalau bay kalau Masjidil Haram bay yang kedua tu tak boleh dah, tak boleh makan dah. Tapi dia gini dak. Almarhum Tok Guni Aziz dia sebut orang game Mekah ni kan ada 5 mazhab dia ya. 2 ya. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, 3 Syafi'i, yang keempat Hambali, yang kelima dia kata mazhab Jahili.
Jahili. Dia tu sebut dah. Mazhab jahili. Oh ni orang ramai ni. Ya. Dalam bab puasa ke, dalam bab apa nama ni semaya ke, dalam bab haji ke apa. Amo tengok orang Mekah ke. Dia tawah dah. Dia tawah, dia pergi dak sekali keluarga dia. Dia tawah tu, dia main telefon dia selfie. Dia jalan ke belakang, mengiri ke. Apa nama ni? Dia paling daripada tu. Dia bila kita tawah, kita mengiri ke menganai ke Kaabah. Mengiri. Mengiri ke. Mengiri ke. Bila kita mengiri ke Kaabah, dia nak pukul gambar, dia nak ambil gambar. Dia terpaksa menganai ke Kaabah. Pusing. Pusing ha. Dia pusing. Sah kau tawah lagu tu. Dia menganai ke apa nama ni dengan Kaabah tu. Macam-macam orang buat ada. Jadi amalan orang pergi ke Mekah ni ada hak kita boleh pakai, ada hak yang kita tidak boleh tak boleh pakai. Hak kita boleh pakai ialah pengajian kita, kitab kita, hadis dan juga ayat Al-Quran dan juga kata-kata ulama, itulah pegangan kita. Hak manusia duk buat tu kadang-kadang dia buat dalam keadaan jahil dia. Jahili. Okey, terima kasih. Sama-sama. Dia ada juga dia misal kita tahu orang mazhab Hanafi dah. Ambo masa Mekah ni kita nak pergi buat umrah, ambil semaya di hotel. Ambo pergi naik bas sekali dengan orang India ke apa tu dak. Kita duduk atas bas tu, kita pegang di besi tu. Mai hotel ni tepak pegang tangan kita. Mungkin mazhab dia tak apa dak. Tak apa. Tak apa. Jadi kita pun tak sedap, kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Ambo siapa di apa nama ni tan'ik. Ambo ambil semaya pula. Nak ambil semaya mula pula. Ambil semaya, lepas tu kita semaya sunat, niat. Naik ala klik pula, naik bah pula. Sekali dengan keling lain. India pula, India. Lain pula. Lagu tu juga. Mak yang pegang tangan kita, teno-teno. Kita boleh tepat, kita nak pegang tu, pegang pula. Lepas kita sapa di Masjidil Haram, nak pergi tawaf, ambil semaya pula. Walaupun kita kata dia tu dalam mazhab dia, lepas kita pada dalam mazhab kita Syafi'i pun, dan apabila malmus ni, malmus orang yang disentuh, batal orang yang lamis, orang yang menyentuh. Malmus tak batal deh. Ada kau dalam mazhab kita. Malmus tak batal, lamis batal. Orang yang menyentuh batal, malmus tak batal. Jadi kalau kita tahu tu malmus ni tak batal. Lepas tu pula bersentuh dengan sengaja. Amo tak sengaja, tak batal deh. Kemudian menyentuh, lepas tu syahwat pula. Tak ada syahwat ke apa kitanya. Hak tepuh tu, hak tengok India tu bukan hak muda tu. Muka dia memang bahada kita tu pegang kita dak, pegang tangan kita. Jadi walau bagaimanapun kerana kita ni kita belajar batai semaya dengan bersentuh ke apa. Siapa di Masjidil Haram, ambil semaya mula pula, ambil kau hak kuat deh. Lepas kita belajarnya hak kuatnya batal. Maka kita beramal dengan hak kuat tadi. Saya kepada ibadat kita. Jadi kalau kita belajar ni, insya-Allah kita tengok. Walaupun hak dalam pandangan mazhab kita ambil hak mana hak yang kuat tadi. Terutama sekali dalam mazhab kita hak pandangan yang kuat untuk kita beramal. Insya-Allah. Merasa setakat tu dulu insya-Allah kita baca doa lagi dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.